Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Alhamdulillah. Wassalamun ala ibadihi alladzina astafa, amma ba'd. Puan-puan sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, pertamanya marilah kita memanjatkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjelang masuknya waktu zuhur, kita dapat sama-sama berhimpun di ruang musalla ini untuk majlis santapan rohani. Moga-moga dapatan perolehan kuliah ceramah saya ini nanti itulah pedoman bimbingan pimpinan mengharumi hari-hari mendatang, mana-mana yang diamalkan daripada isi ceramah ini nanti. Moga-moga itu juga sebagai bekalan untuk kehidupan yang kekal abadi, kehidupan di akhirat sana. Ayat yang ke-59 surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Sadaqallahul azim. Ayat 59 surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, tiadalah kami hantarkan, kami utuskan, kami tunjukkan, kami dedahkan bukti-bukti kekuasaan kami, tanda-tanda kekuasaan kami itu, melainkan ianya merupakan amaran kepada umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisytiharkan pada ayat 59 surah Al-Isra, apabila Allah Ta'ala tunjukkan kepada umat manusia bukti-bukti kekuasaan Allah, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala dedahkan kepada manusia tanda-tanda kebesaran Allah, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala perlihatkan kepada manusia bukti-bukti kebesaran Allah, bukan makna Allah Ta'ala nak kelim dengan manusia, tak ada. Tetapi Allah Ta'ala tunjukkan pada manusia bukti-bukti kebesaran Allah itu ada di situ nilai, iaitu amaran Allah kepada umat manusia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tanggal 8 Oktober yang lalu, 13 malam 14 Zulhijjah, berlakulah fenomena gerhana bulan, yang mana gerhana bulan ini sebagai tanda-tanda bukti-bukti kekuasaan Allah. Maka apabila Allah Ta'ala tunjuk kepada manusia fenomena gerhana bulan, ada di situ nilai tahwifa, ianya merupakan amaran maupun peringatan Allah kepada umat manusia. Dan pada tanggal 23 Oktober yang lalu, iaitu pengakhir bulan Zulhijjah, Allah Ta'ala tunjukkan lagi pada manusia bukti kekuasaan Allah dengan berlakunya kejadian gerhana matahari di California, di sekitar Amerika Syarikat Barat. Maka manusia pada ketika itu dapat melihat gerhana matahari. Dengan kata lain, pertengahan bulan Zulhijjah berlakunya gerhana bulan,
seluruh Asia Tenggara melihatnya. Dan pada akhir bulan Zulhijjah berlaku gerhana matahari, khususnya bagi Amerika Syarikat sebelah barat, California juga gelap seketika gerhana matahari 23 Oktober yang lalu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dengan kata lain, pertengahan Zulhijjah gerhana bulan, akhir Zulhijjah gerhana matahari. Apabila Allah Ta'ala tunjukkan baik gerhana bulan di tengah bulan, gerhana matahari di akhir bulan, apa yang Allah Ta'ala tunjukkan itu ada nilai illa tahwifa, ianya merupakan amaran maupun peringatan Allah kepada umat manusia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ya, maka kita sambut awal Muharram tahun baru 1436 Hijriah dengan diakhiri tahun 1435 Hijriah berlakunya dua fenomena, gerhana bulan di tengah bulan Zulhijjah, gerhana matahari di akhir Zulhijjah. Berdasarkan catatan pendeta-pendeta Yahudi yang sudah mencatat lebih 6,000 tahun fakta sejarah mereka, dan begitu juga catatan daripada padri-padri Kristian, gerhana bulan yang berlaku pada pertengahan Zulhijjah dan gerhana matahari yang berlaku di penghujung pengakhir Zulhijjah sebelum masuknya tahun baru Hijriah, mereka menulis dan meletakkan label gerhana bulan yang berlaku maupun gerhana matahari yang berlaku dalam bulan yang sama di akhir tahun dianggap sebagai blood moon. Itu bahasa Melayu, difficult to talk. Blood moon, bulan berdarah. Kenapa pendeta Yahudi ngada-ngada letakkan blood moon, bulan berdarah? Memanglah ketika gerhana bulan tu dah bila dah gelap, kesan daripada pembiasan cahaya bulan tu jadi merah hati, bukan merah menyala, merah hati. Maka merah hati itu bukan makan hati, gerhana. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tetapi bagi pendeta Yahudi, apa yang berlaku itu dianggap sebagai blood moon, bulan berdarah. 8 Oktober 13 malam 14 Zulhijjah, pendeta-pendeta Yahudi, padri-padri Kristian berhimpun di Filipina. Mereka menyaksikan gerhana bulan dan mereka mencatat 23 Oktober akhir Zulhijjah, pendeta Yahudi maupun padri Kristian berhimpun pula di California untuk mencatat sejarah gerhana matahari. Dia nak claim dengan siapa tu? Malaysia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ya, yang dia susah-susah tu kenapa buat begitu? Kerana bagi pendeta Yahudi, tarikh berakhirnya 1435 Hijriah, tarikh berakhirnya bulan Hijriah dengan berakhir tahun Hijriah dengan berakhirnya bulan Zulhijjah, ianya memberi gambaran bahawa adakah bangsa Yahudi selepas ini akan berdepan dengan malapetaka, malabahaya. Kerana mereka yakin betul dengan teori blood moon. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bagi kita peduli apa? Bulan nak merah hati ke merah menyala ke? Yang penting
cucuk dinding ngepek, kemuntah, ya tidak. Tuhan tidak mati Allah. Baik. Sebenarnya pendeta Yahudi takut dengan kenyataan Allah, janji Allah pada ayat yang kelima surah Ibrahim. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa zakkirhum bi ayyamillah inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Sadaqallahul azim. Ayat yang kelima surah Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, ingatkanlah mereka itu, wahai Musa, ingatkan mereka itu, Yahudi Bani Israel, akan hari-hari Allah. Moga-moga dengan mengingat dan mengambil keinsafan terhadap hari-hari Allah, membuktikan Allah Maha Berkuasa, jadilah bangsa Yahudi Bani Israel itu manusia yang senantiasa sabar menghadapi ujian Allah, dan manusia yang senantiasa bersyukur dengan pelbagai anugerah dari Allah. Tuan-tuan, orang Yahudi faham ayat kelima surah Ibrahim. Takut tuan-tuan tak faham aja. Kenapa? Bagi orang Yahudi, sememangnya mereka itu tak boleh lari daripada ayyamillah, hari-hari Allah. Apa itu hari-hari Allah? Dua. Dijelas, dikupas lanjut oleh Syekh Al-Imam Az-Zamakhsyari dalam tafsirnya Al-Kasyaf, tokoh ahli tafsir Islam yang muktabar, dah pun wafat 900 tahun yang lalu. Hari-hari Allah itu ialah pertama, ayyamul minha, hari-hari anugerah. Dan yang kedua, yang dimaksudkan dengan hari-hari Allah itu juga adalah ayyamul mihnah, hari-hari musibah. Maka bagi orang Yahudi Bani Israel, yang merupakan bangsa yang paling lama di dunia, mencecah lebih 6,000 tahun. Tuan-tuan, bangsa Yahudi dah wujud sejak daripada Nabi Allah Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Ilyas, Ilyasa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Harun, Musa, Isa, and now Yahudi adalah bangsa senioriti, sudah mencecah lebih 6,000 tahun. Sekiranya UIAN dah sebut besar, kau nak challenge dengan Yahudi, nah ni dia dah menguasai pelbagai teknologi, daripada zaman analog menuju ke digital dan seterusnya, Android. Yahudi banyak kelebihan, banyak keistimewaan. Hampir keseluruhan Rasul adalah darah keturunan Yahudi. Maka tuan-tuan, bagi orang Yahudi, mereka memahami bahawa mereka tertakluk dengan dua hari, ayyamul minha, hari-hari anugerah, dan ayyamul mihnah, hari-hari musibah. Dan mereka mencatat, sekiranya nak datang musibah, maka akan ditunjukkan dahulu gerhana bulan dan gerhana matahari kepada bangsa mereka, bangsa Yahudi. 1925 bangsa Yahudi mendapat tempat hari anugerah. 1935 bangsa Yahudi mula diiktiraf negaranya, hari anugerah. 1945 bangsa Yahudi terus action and generation.
anugerah. 1955 bangsa Yahudi memiliki pelbagai kekuatan. 1965 bangsa Yahudi tewaskan semua negara Arab. Abdul Wahid 1975 bangsa Yahudi telah menggesa OIC untuk CI saja. Hebat. 1985 bangsa Yahudi mewajibkan all over the world jam waktunya merujuk kepada penempatan tempat kelahiran David Beckham, London, Greenwich namanya, GMT, Greenwich Mean Time, difficult to talk. Transaksi keuangan. Kalau duit tuan-tuan banyak macam mana pun, yang kaya tetap London, kerana jam tuan-tuan semuanya merujuk kepada jam London. Fahami istilah transaksi keuangan. Sebab itu Perang Dunia Pertama, Kedua kerana nak merebut rujukan waktu. Mak Saleh ini bohong kita. Ejaan Greenwich, sebutan Greenwich. Oh no. Ejaan One, sebutan One. Dia tak ikut tajwid. Sepatutnya macam mana ejaan macam itu sebutan lah. Makhrajul huruf. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ialah berapa aku cerita ni. 1995 Yahudi nampaknya menemplak semua dunia apabila dunia akur dengan kejatuhan ekonomi. Semuanya angkara Yahudi. Jangan takut, 2005 Yahudi sekali lagi mengekang dunia. 2015 malah orang Yahudi mula mengeluarkan apa yang disebut teori blood moon. Dan tuan-tuan menerima WhatsApp yang bukan-bukan 21, 22, bumi nak gelap lah, suka-suka dia je. Kenapa keluar macam itu? Yahudi ketakutan. Selama ini dia mendapat ayyamul minha, hari-hari anugerah, dan mereka mengakui 2015 adakah mereka akan mendapat ayyamul minha, hari-hari musibah, kerana tandanya dah ada. Ya, mereka yang mencatat sejarah lebih 6,000 tahun, mereka yang mencatat bahawa gerhana bulan, gerhana matahari itu berulang-ulang dan berulang-ulang. Sekali lagi gerhana matahari akan berlaku pada 20 Mac 2015 di London, tempat kelahiran David Beckham yang telah bersara daripada arena Brazil. 15 hari kemudian, 4 April, Asia Tenggara pula mengalami gerhana bulan. Jadi tahun ini pertengahan Zulhijjah lepas gerhana bulan, akhir Zulhijjah 23 Oktober gerhana matahari. Tahun depan 20 Mac bersamaan dengan awal Jamadil Akhir, dan pertengahan Jamadil Akhir pula berlaku gerhana bulan. Maknanya dalam satu bulan ada 2 gerhana, gerhana matahari dan gerhana bulan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bagi orang Yahudi, dia begitu yakin betul dengan teori blood moon, bulan berdarah, dan mereka dalam ketakutan, menyebabkan pendeta Yahudi mendesak kabinet Yahudi Israel melanjutkan gencatan senjata dengan Hamas. Bagi padri Kristian, memaksa kabinet Great Britain untuk mengiktiraf kewujudan negara Palestin.
Jadi tuan-tuan tak payahlah nak belanja-belanja, pasang-pasang spanduk, aman-aman, aman-aman. Dah. Great Britain dah iktiraf dah kewujudan Palestin. Kenapa secara tiba-tiba? Mereka begitu yakin dengan teori Black Moon. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kerana mereka faham apa yang Allah Ta'ala firmankan pada ayat yang ke-59 surah Al-Isra, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bagi kita gerhana bulan maupun gerhana matahari ianya merupakan bukti-bukti kekuasaan Allah. Dan apabila Allah Ta'ala tunjukkan bukti-bukti kekuasaan Allah dengan berlakunya gerhana bulan maupun berlakunya gerhana matahari, ianya ada nilai. Nilai yang pertama, amaran dari Allah. Nilai yang kedua, peringatan dari Allah. Itu sahaja yang perlu kita fahami. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebab itu Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat daripada Imam Muslim, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah yukhawwifullahu bihima ibadah la yankasifani limauti ahadin wala lihayatihi. Atau kata Rasulullah SAW, bahwasanya matahari dan bulan itu kedua-duanya membuktikan kekuasaan Allah. Apabila berlaku gerhana bulan dan gerhana matahari, Allah memberi amaran dan peringatan kepada kamu. Tidak berlaku gerhana bulan, begitu juga tidak berlaku gerhana matahari kerana matinya seseorang ataupun lahirnya seseorang. Tidak ada kena-mengena dengan jatuh bangunnya seseorang. Hanya saja ianya adalah bukti kekuasaan Allah. Rasulullah dah jelaskan kepada kita, gerhana bulan, gerhana matahari, bukti kekuasaan Allah. Tak ada kena-mengena dengan mati atau lahirnya seseorang. Jangan kita anggap berlaku gerhana bulan, siapa yang mati, siapa yang lahir, tak ada kena-mengena dengan mati atau lahirnya seseorang. Akan tetapi yukhawwifullahu bihima ibadah, Allah memberi amaran, Allah memberi peringatan. Dengan Allah Ta'ala takdirkan berlakunya gerhana bulan dan gerhana matahari. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dan kita boleh hitung bila nak berlaku gerhana bulan, dan kita boleh hitung bila nak berlaku gerhana matahari. Macam mana tuan-tuan engineer nak menghitung dydx, dydt, time, bila dapat naik gaji, bila. Selama ni dydx tu kerja, lama-lama susut t, dydt, t is, kau ingat aku bodoh ke matematik? Sebab itu aku boleh kira anak bulan, boleh kira gerhana bulan, gerhana matahari. Tuan-tuan, yang syoknya kira mileage, itu yang syok. Guna Excel dapat terus. Kira gerhana bulan ni lama. Ada 80 step, 80 formula tu nak masuk, nak cari di mana bayang tu jatuh. Nyusahkan aku. Tapi dah senarai tugas ni begitu. 2 hari saya mengajar falak di ILIM, Institut Latihan Islam Malaysia. Saya mengajar bagaimana nak mengira gerhana bulan dan gerhana matahari. Jadi yang datang ustaz-ustazah lah macam saya, masing-masing semua tak ada kira. Aku cakap, kita kira mileage dulu.
kau datang daripada Terengganu jauh kan? Kira terus. Kerana kira gerhana matahari itu susah. 2016 kita akan berlaku gerhana matahari. Sekitar pukul 8 pagi KL mungkin redup. 2016 kita akan berlaku gerhana matahari. Yang gelap betul kena pergi dekat Kalimantan. Itu gelap betul 8 pagi. KL lah satu gelap aja. Tuan yang dirahmati Allah. Baik. Gerhana bulan, gerhana matahari. Bagi masyarakat Arab Quraisy jahiliyah cukup takut dengan gerhana bulan, cukup takut dengan gerhana matahari. Kerana berdasarkan catatan-catatan Arab jahiliyah, Abu Jahal, Abu Lahab mengakui selepas berlaku gerhana akan berlakulah musibah, malapetaka, malabahaya. Sama ada berlaku kemarau panjang atau berlaku banjir besar. Tak boleh salahkan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, kerana mereka itu ahli sejarah yang mencatat tarikh. Dan mereka dapati, ya, catatan tarikh-tarikh menyatakan selepas berlaku gerhana bulan, gerhana matahari di semenanjung Tanah Arab, maka semenanjung Tanah Arab akan berdepan dengan kemarau panjang ataupun banjir besar. Akibat dari itulah, apabila berlaku gerhana matahari, masyarakat Arab jahiliyah akan sembah matahari. Apabila berlaku gerhana bulan, masyarakat Arab jahiliyah dia sembah bulan. Maka Allah Ta'ala tegur tindak tanduk yang sesat itu pada ayat 37 surah Fussilat. Ayat 37 surah Fussilat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyams wal-qamar la tasjudu lisyams wala lil-qamar wasjudu lillahi allazi khalaqahun in kuntum iyyahu ta'budun. Sadaqallahul azim. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, berlakulah fenomena malam dan siang. Dan di antara bukti-bukti kekuasaan Allah, matahari dan bulan yang mengalami perubahan, yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan. Oleh itu, janganlah kamu sembah kepada matahari apabila berlaku gerhana matahari. Begitu juga janganlah kamu sembah bulan apabila berlaku gerhana bulan. Sembahlah Allah, Tuhan yang telah menguasai fenomena malam dan siang, Tuhan yang menentukan kejadian gerhana bulan dan gerhana matahari. Sekiranya kamu benar-benar mengabdikan diri kepada Allah, Allah Ta'ala tegur amalan sesat Arab jahiliyah yang sembah bulan apabila berlaku gerhana bulan, yang sembah matahari apabila berlaku gerhana matahari. Maka disyariatkan kepada kita, apabila berlaku gerhana matahari, sembahyang sunat gerhana matahari. Apabila berlaku gerhana bulan, sembahyang sunat gerhana bulan. Pun begitu dalam mazhab Imam Abi Hanifah, wajib sembahyang gerhana matahari. Apabila nampak jelas gerhana matahari, wajib sembahyang gerhana bulan. Apabila nampak jelas berlakunya gerhana bulan, kerana nyata di situ bukti kekuasaan Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas sembahyang sunat gerhana bulan, riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah balik ke rumah. Tiba-tiba Rasulullah tengok Sayyidatina Fatimah Az-Zahra ada di rumah. Rasulullah beritahu kepada Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, suruh Sayyidatina Fatimah Az-Zahra
terus berdoa. Bukan maknanya berdoa sewaktu nak sembahyang gerhana dan berdoa sejurus selepas sembahyang gerhana. Teruskan berdoa. Kenapa? Maka Sayyidatina Fatimah Zahra menceritakan, laqad amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bil ataqah fil kusuf. Demi sesungguhnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam perintahkan agar mohon perlepasan dari Allah daripada malapetaka ketika berlaku gerhana maupun selepas gerhana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita sememangnya selepas gerhana bulan, selepas gerhana matahari, kita tak boleh lari daripada menghadapi perubahan cuaca. Menghadapi perubahan cuaca. Baik, pada keadaan-keadaan biasa gerhana bulan tak berlaku. Gerhana bulan hanya berlaku pada malam bulan penuh purnama, tengah bulan. Sama ada pertengahan bulan Muharram, pertengahan bulan Safar, pertengahan bulan Rabiul Awal, yang baru lepas pertengahan bulan Zulhijjah. Gerhana bulan hanya berlaku di tengah bulan, 13 malam 14 Zulhijjah yang lalu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik, maka gerhana bulan berlaku ketika bulan betul-betul menghadap matahari. Namanya al-istiqbal. Maka waktu itu bulan dapat membalikkan cahaya penuh daripada sinaran cahaya matahari. Maka namanya al-badar, yang disebut Lailatul Badar, malam bulan penuh purnama. Jadi malam-malam lain tak berlaku gerhana, hanya malam penuh purnama. Kalau tuan-tuan buka Android, tuan-tuan nak tahu bila gerhana, cari dulu bila tarikh bulan penuh purnama tengah bulan. In English language you call that full moon. Difficult to talk. Nak cari bila full moon. Maknanya setiap tengah bulan, tapi tak semua tengah bulan berlaku gerhana. Hanya ketika bulan itu Arabnya, dalam bahasa Arab, maknanya bulan itu pada kedudukan dekat dengan bumi. Dengan kata lain, Allah takdirkan bulan itu menghampiri sedikit dengan bumi. Maka bulan memasuki kawasan bayang bumi, yang dapat cahaya siang hari, yang tak dapat cahaya malam hari. Gelap malam itu adalah bayang bumi. Maka gerhana bulan hanya dapat dilihat waktu malam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik, oleh itu gerhana bulan berlaku apabila bulan masuk dalam kawasan bayang bumi. Bulan jadi gelap. Siapa suruh dia masuk? Dah Allah Ta'ala takdirkan, dan manusia boleh menghitungnya. Asy-syamsu wal qamaru bi husban, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Matahari dan bulan itu boleh dihitung perjalanannya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tapi saya nasihatkan dengan tuan-tuan tak payah hitunglah. Kau nak hitung gerhana matahari 80 step, kau nak kira. Gerhana bulan 60 step, kau nak kira. Banyak nak kira. Kalau kira boleh claim tak apa. Banyak yang nak dikira. Gerakan-gerakan diri. Kau nak belajar istilah-istilah Arabul Qamar, nak belajar istilah-istilah bahasa Inggeris lagi, ecology, heredity, oh no, difficult. Nak menguasai bahasa Arab kerana ilmu falaknya, nak menguasai bahasa Inggeris juga. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik, apabila berlaku gerhana, sememangnya bulan tu dekat dengan bumi. Apabila dua benda berdekatan, bulan dan bumi,
berlakulah apa yang disebut al-jazibiyah dalam bahasa Arabnya, tarik menarik, al-jazibiyah. Dan sememangnya ada di situ al-majzu, ada benda yang ditarik. You call that moon gravity. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, baik, contohnya mudah je lah, contohnya mudah. Kalau pipi saya ni dekat tau dengan pipi Minah Indon pipi tebal, tarik tak? Tarik bang, walaupun bibirnya tebal, tarik. Kan kita belajar tentang 5 dulu, apa? Electrostatic. Oh, difficult semua. Ada cas. Pipi saya ada cas, pipi Minah Indon bibir tebal tu pun bercas. Oh no, jangan. Yalah, begitulah bumi dekat dengan bulan, ada di situ al-jazibiyah, ada cas di situ. Maka kesan menyebabkan perubahan cuaca, perubahan angin, ya, perubahan arus di laut, dan perubahan apa nama, ya, perubahan cecair yang ada di seluruh permukaan bumi. Maka berlakulah perubahan cuaca selepas gerhana bulan. Pun begitu, kita absorb, wah cakap bahasa umum, kita serap apa yang terpaksa kita tempuhi itu dengan sembahyang sunat gerhana. Kita rayu, kita mohon kepada Allah, moga-moga selepas gerhana Allah Ta'ala sentiasa pelihara kita. Dan Rasulullah suruh keluarganya terus berdoa, moga-moga selepas gerhana tidak berlaku perubahan cuaca yang drastik yang menyebabkan malapetaka, malabahaya. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, tuan-tuan kena tunggulah sampai pertengahan bulan 11 baru cuaca kita ni cuaca yang sediakan. Sekarang ni cuaca belum pulih lagi selepas gerhana. Apatah lagi gerhana itu berlaku di antara 2 bulan, bulan September dan bulan Oktober. September dan Oktober ni tuan-tuan, bulan yang tidak ada di situ mausimun. Dalam bahasa Arab kita kata mausimun. Dalam bahasa Tiger Woods you call that monsoon. Dalam bahasa Jawa musim. Jadi bulan September, bulan Oktober ni tidak ada monsun barat daya dan bukan monsun timur laut. Oleh kerana dia tak ada monsun, maka angin barat boleh kuasai, angin timur boleh kuasai, angin utara boleh kuasai. Ya, tuan-tuan yang dirahmati Allah, baik gerhana bulan 8 Oktober yang lalu, saya ajak orang paling tinggi dekat Johor, si usaha kerajaan negeri Johor, Datuk Haji Ismail bin Karim, untuk sama-sama dengan saya. Tuan-tuan, lepas tu dia kata, Ustaz nak pergi naik apa? Saya tumpanglah kereta Datuk, kerana saya tak boleh claim. Datuk usahain, saya N27 aja. Suka hati Ustaz lah, naik kereta Datuk SS. Dekat Johor kita panggil Datuk SS, bukan syok sendiri kan, di bahasa orang putih dia. Datuk usaha kerajaan negeri Johor. Jadi dia kata, kan lama lagi, kenapa nak pergi pukul 4.30? Sesekali tu ajak kau pergi awal, boleh ngetik awal. Pergi dekat Pontian, dia kata pula dalam kereta, kenapa mesti tengok kat Pontian? Jauh sikit klaimnya lebih. Kerana dekat Pontian tu UEM tak ada projek saya rasa. Dekat situ ada Pontian besar, Pontian kecil, Pontian tambak. Kesan daripada penambakan di Pontian itu, kita takuti bahawa api-api sampai ke Benut mengalami hakisan yang teruk. Jadi saya bawa Datuk SS sendiri. Pukul 5 dah sampai dekat pantai di Pontian kecil. Bersama
bersama-sama dengan 4 orang pelajar USM, seorang PhD, 3 orang master. Tengok belajar dengan aku tu. Aku ni sijil Mekah je. Bawa balik kerja kerajaan Johor. Kerajaan Johor pening dia tengok aku punya sijil. Tak ada kredit pun Ustaz. Memang tak ada jam kredit. Yang ada ni An Abdul Wahab, An Abdul Wahid. Yang aku ada yang ini. Kenapa tak ada jam-jam kredit? Kau tanyalah Syekh aku kat Mekah. Aku diberi sijil ini An. Dia dah nama Syekh sampai Rasulullah lah. Macam mana dia begitu. Cuba dia beri kat situ APC, Anugerah Perkhidmatan Cemerlang. Tak dapat apa. Tak apalah tuan-tuan. Jadi pukul 5 petang angin barat bertiup. Maka saya beritahu kepada Datuk, angin barat bertiup tak kuat. Ya, ini bukan bayu laut, ini angin barat. Sekiranya angin ini mati, pergerakannya pada ketika gerhana nanti 7.30 sampai 8.30, maka angin ini akan naik angin. Datuk SS tanya, ya Ustaz. Baca kitab lebih sikit lah tu. Buat apa aku belajar kat Mekah, belajar kitab hadis semua, belajar ilmu falak. Jadi dah dinyatakan, sekiranya waktu sebelum gerhana angin apa bertiup, tiba-tiba waktu gerhana angin tu mati, tepu, angin yang sama nanti naik angin. Maknanya perubahan cuaca selepas gerhana. Jadi tuan-tuan 7.30 sebelum sembahyang sunat gerhana, saya minta Datuk keluar dengan saya. Bila Datuk keluar, ramai yang keluar. DO semua datang. Tak monteng pun. Pegawai daerah semua datang. Ada orang paling besar semua datang. Yang bestnya akulah action. Saya kata, Datuk-Datuk DO semua rasa tak angin sekarang? Tak rasa Ustaz, tak rasa. Wah, actionnya aku. Hal tu semua dah dinyatakan. Apabila angin ni tak ada, maknanya angin ni mati ketika kemuncak gerhana. Ditakuti nanti lepas gerhana angin ini akan naik angin. Tapi Ustaz nak buat apa? Datuk SS cakap, semayang lah tu. Jom semayang. Dia kata senang. No, Ustaz dia cakap, semayang lah, apa lagi aku yang boleh buat? Peruntukan aku dah tak ada. Untuk JBT dia yang banyak 20 juta. Tahu kau, aku yang jumpakan batu besi tu Iron Ore untuk biaya main-main Syafiq Rahim. Dah lah, tak baik dengan tu orang kau ni. Tuan rahmati Allah. Johor tu dia dapat duit melalui Iron Ore, iron oksida, batu besi yang harga pun dah jatuh. Kau kan engineer, takkan tak tahu iron oksida, batu besi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik, dah cukup kan pukul 1.50 bila menau. Kita maaf tuan-tuan ni, ceramah saya ni, saya minta agar media Prima dengar ceramah saya. Dia tak ada, dia kata nanti orang komplain saya cerita benda yang tahyul. Suka-suka kau lah. Orang Jawa ngomong goblok tenang. Kan Al-Quran ni ada, hadis ni ada. Besar dia kata tak boleh, tajuk ni tak boleh, tajuk cerita gerhana ni tak boleh. Dia kata dah lah, makin tak laku lah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ya, sembahyang sunat gerhana, doa. Maka Datuk SS tanya, lepas gerhana ni macam mana? Itulah tu, kita doa je lah pada Allah, minta ampun dengan Allah. Kalau angin kuat, Ustaz boleh tahan tak? Aku disuruh tahan. Aku tak dibayar gaji untuk menahan angin tu. Dia kata suka hati Ustaz lah. Ada aku disuruh tahan angin, mana boleh. Siapalah aku manusia. Jadi tuan-tuan, 24 jam selepas itu angin barat naik angin, maka menghentam lebuh raya Pasir Gudang Taman Perling, menyebabkan bumbung
jejantas laluan budak-budak sekolah Taman Merlo, nak pergi tadi pertama Merlo, nak pergi ke Taman Kobina tu, bumbungnya diangkat, diempas secukup rasa si nak selera sampai hati. 6 kereta kena tak boleh pilih insurans. 6 kereta kena, 11 cedera, 2 cedera parah. Allah Ta'ala pelihara mereka. Alhamdulillah, selamat sekali. Orang yang pertama kena panggil ngadap, akulah yang panggil. Ustaz, ngadap. Aku ngadap pula. Kan dah semayang, kenapa angin datang lagi? Ikut saja gitu pula. Tuan, aku mau cakap, aku temberang lah. Yang semayang berapa orang? Yang fun and fair, fun fair, berapa ramai tu? Aku pun ni angin juga. Malah dia kata, kita dah semayang sunat gerhana, doa-doa istighfar, kenapa angin tam lagi? Betul ditanya, lepas ni angin tam mana? Angin barat ni akan terus ke utara, Selangor ke Perak ke Kedah. 48 jam kemudian Kedah pula kena. Dah Jabatan Mufti Kedah telefon, Ustaz doa untuk kita kebaikan. Tak ada. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, nak faham apa yang Rasulullah nyatakan. Al-Ataqa, Rasulullah suruh ahli keluarganya, walaupun dah semayang sunat gerhana, teruskan minta ampun dengan Allah. Kerana lepas gerhana, ia berlakulah perubahan cuaca. Jadi cuaca ni berubah ni tuan-tuan, sampai nanti ni kedatangan monsun timur laut. Sekarang ni cuaca tak seragam, dia tak menentu. Hujan ni sikit, kilatnya lebih. Aduh, jaga-jagalah UAN kau ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik, gerhana bulan ni pun aku untung juga. Petronas cari gali dekat Labuan tu panggil aku, dapatlah lebih ikan. Ya Allah. Jadi kenapa dipanggil? Kerana saya cakap selepas gerhana akan berlaku perubahan cuaca dan perubahan pada cecair di daratan, di lautan. Maka biasanya takut-takut nanti bahawa minyak tu, takut-takut yang naiknya bercampur dengan silika. Apa tu? Pasir-pasir halus. Aku cakap gitu je, rupa-rupanya betul berlaku. Dah, sini engineer panggil aku. Aku cakap aku nak naik apa? Naik emas lah Ustaz. Wah, syoknya aku naik emas. Dapat tiket tu kan aku cari dah tu baru duduk belakang. Tak ada. Tiba-tiba nak dara lawa tu kata, salah lah Ustaz. Dia bukan Ustaz, Abang Haji. Depan lah. Oh, depan. Alamak, first class tu. Aku cakap, bagulah dia Petronas ni kan, dengan aku dia untung makan sendiri je. Naiklah first class depan. Kita tak tahu apa-apa kan, duduk aja. Budak lawa tu kasih aku ketua lah. Suruh mandi ke? Aku cakap muka aku kan bersih lagi deh. Basuh aja dah Ustaz. Kenal aku pula. Cakap dia panggil Ustaz. Cakap aku Abang Haji. Aku pun turun-turun kan, aku tak tahulah kan. Turun dia kata Abang Haji ikut saya. Memang aku nak ikut kau. Kau lama. Aku pergi dekat tu, apa nama? Jangan besar apa? Launch. Aku tak tahu tu. Launch. Pergi kat situ. Nak buat apa ni dek? Dekat sini ada makan-makan. Ustaz Haji makan lah. Abang Haji makan apa-apa nak makan. Masuklah. Oh, dalam tu macam-macam ada. Makan-makan, ada mandi. Tengah-tengah makan seorang ustazah yang mesti keluar TV tu kan, ada kat situ. Dia tengok aku. Ustaz Anapia, you salah masuk lah. Mentang-mentang aku gaji kecil. Salah masuk ni. Siapa suruh Ustaz masuk sini? Tu malaikat lawa tu. Yelah, rupanya kalau kelas 1 dapat masuk tempat tu. Aku tahu itu istimewanya. Jarang naik kapal terbang aku ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ya, itu yang naik 20 sen tu.
Sebenarnya selepas gerhana, minyak tu tak boleh disedut banyak. Sedut banyak nanti dicampur dengan apa tu, pasir. Jadi nanti nak kena, yalah, carikan kau juga pembekal untuk penapis pasir. Dah kena cari penapis pasir pula untuk minyak tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, baiklah. Lepas tu aku pergi ke Kota Kinabalu. Dah lepas minggu pergi lagi Kota Kinabalu. Dah rasa sekali naik bisnes kelas, aku minta faham bisnes kelas. Dapat juga. Kenapa tuan-tuan aku pergi Kota Kinabalu? Kerana aku dilantik sebagai bomoh pisang. Sekarang ni pisang nipah, pisang yang biasa buat goreng pisang tu dekat Johor, dah 8 tahun pisang tu tak ada kat Johor. Pisang tu kematu. Tahu kematu? Hitam-hitam. Kalau orang kematu dah tak boleh buat apa dah. Pisang kematu buang aje lah. Istilahnya itu. Jadi kesan gerhana 8 tahun yang lalu gerhana bulan berlaku. Selepas gerhana bulan berlaku 8 tahun yang lalu, perubahan cuaca menyebabkan pisang-pisang nipah yang biasa dibuat pisang goreng tu, pisangnya semua kematu. Oleh itu Johor tak ada pisang nipah. Johor terpaksa import pisang nipah daripada Selangor. 2 tahun kemudian Selangor pula kena badan ke. Lepas tu Johor ambil pisang nipah daripada Perak. Setahun kemudian Perak pula kena. Johor ambil pisang daripada Kedah. Kedah pula kena, habis. Sekarang Johor ambil pisang nipah tu di Sabah. Rahmatnya aku boleh fly ke Sabah. Aku beritahu orang sana pukul berapa dia tebang pisang. Kerana bila tebang pisang petang, dia punya getah tak banyak. Aku suruh dia tebang pagi, getah dia banyak, bungkus, masuk kontainer, hantar ke Johor. Itu je. Tapi benda tu ramai orang tak tahu. Aku pun tak nak beritahu. Belajar falak tahulah. Belajar falak tahu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ya. 6 tahun yang lalu berlaku gerhana. Kerana gerhana bumi 2 tahun. 2 tahun yang lalu berlaku, 6 tahun yang lalu berlaku gerhana bulan. Kesan perubahan cuaca selepas gerhana bulan, pokok-pokok kelapa sawit di Johor diserang dengan ganoderma, cendawan merah. Mati pokok-pokok, mati. Kesian. Yalah, imam pula kena. Imam Felda tu kan orang baik pula, yang banyak kena pokoknya. Jadi aku dilantik sebagai bomoh kelapa sawit. Jadi aku nak cerita, beritahulah kesan gerhana perubahan cuaca menyebabkan lebih kelembapan. Oleh itu yang banyaknya cendawan merah habis dimakan pokok-pokok kelapa sawit. Tuan-tuan rahmati Allah. Maka aku dah pergi Felda Palung Timur 1, Palung Timur 2, Palung Timur 3. Pengurus dah ambil aku, dah bayar klaim aku semua. Takkan aku nak cakap gitu je. Kenalah buat juga. Jadi kumpulkan semua penduduk Palung Timur 1, 2, 3 kumpul dekat masjid. Apa yang Ustaz Nafian nak cakap ni? Aku suruh dia orang tu bawa baju. Tak pernah dibuat orang. Bawa baju letak depan masjid. Aku suruh masing-masing tu baca Ayatul Kursi 313 kali. Ambil keberkatan tentera Badar. Lepas tu baca tu kabur je dekat kau punya kebun. Alhamdulillah bertahan. Dah bongok kelapa sawit pula. Macam-macam aku ni. Tak tahulah duit yang akan datang panggil aku untuk apa pula. 4 tahun yang lalu berlaku gerhana matahari. Selepas berlaku gerhana bulan. Maka selepas berlaku gerhana bulan, angin banyak mati. Angin kita hilang. Macam cerita dengan tuan-tuan dulu, angin itu mati. Maka akibatnya
datanglah penyakit menyerang. Apa nama? Binatang ternakan. Dah aku naik kereta api pula. Tak ada flight. Naik kereta api dari Johor, berhenti di Gemas. Berhenti kat Gemas Negeri Sembilan tu, sempadan dengan Johor. 4 orang doktor veterina dah tunggu. Aku tanya, kita nak pergi mana doktor? NFC. Yang aku tahu KFC. NFC. Yang aku tahu KFC boleh makan. Bawa lah pergi NFC. Oh, aku tahu NFC tu binatang apa? Banyak no lembu. Semua sakit tuan. Tak ikhlas agaknya. Sakit lembu tu. Sakit semua. Saya kata ini kesan gerhana. Maka angin azarian tidak bertiup dengan sempurna. Jadi lembu-lembu ni kena sakit. Kalau gitu 10 minit dah habis cakap aku. Buatlah apa-apa baca tahlil kan, nak claim. Ya Allah. Nampak macam mana? Ya, tuan-tuan, 2 tahun yang lalu juga berlaku gerhana. Kali ini saya dijemput sebagai bomoh kambing. Kerana tak boleh ceritalah, ini orang besar lah, dia ternak kambing 1000 ekor. Setiap bulan kambingnya dikatakan dimakan oleh jin ifrit. Setiap bulan 20 ekor mati, 18 ekor mati, 20 ekor mati, 18 ekor mati. Maka aku dilantik sebagai bomoh kambing. Pergilah ladang kambing tu. Dia punya apa nama tu? Dia punya reban aja pun 2 juta harga. Kalau kasih UEM 200,000 cukup agaknya kan. Dia punya tu je pun 2 juta. Dia punya kandang. Suka tingkau lah Maman. Jadi tuan-tuan, saya pun pergi tengok. Saya kata dengan dia, Tok ada Datuk pula. Sini tak ada jin. Jin kat lembah sana. Jin yang makan kambing aku. Aku dimarahi pula. Kata kau latih aku. Saya pun pusing. Saya kata ginilah. Sekarang ni kambing jantan berapa ekor? 800. Kambing betina berapa ekor? 200. Maka kambing jantan lebih dari kambing betina. Maknanya 4 nisbah 1. Kan? Menyebabkan kambing jantan stres. Mak Endon tu kan, pekerja-pekerja Endon tu kata, manakan dia stres ya Ustaz? Dia tak cukup makan. Kami kasih dia makan Ustaz, jangan fitnah kami. Makan lain bodoh. Jadi makan apa lagi ya Ustaz? Bodoh ni. Set. No. Jadi kambing-kambing yang tak puas, yang tak dapat, dia makan hati. Dia sakit hati. Maka dia mati. Datuk tak boleh ketawa kan? Ketawa juga tu salam kaut ni. Dia kata selama ni dia fikir bukan. Selama ni dia fikir jin yang makan. Rupanya betul lah. Tanyalah orang yang tahu. Cakap sekarang ni kambing Datuk ni stres. Dia tak dapat. Habis nak buat macam mana Ustaz? Sedekahkan semua pada aku. Kena disesuaikan kadarnya tu. Antara jantan dan betina. Saya kata selepas gerhana yang itu, jadi cuaca kering menyebabkan bahawa kambing-kambing betina tertekan, lalu mengandung dan melahirkan kambing-kambing jantan. Kalau cuaca tu tak ideal, maka nanti yang banyak lahir kambing jantan sahaja. Itu takdir Allah. Kerana kambing jantan lebih survival dari kambing betina. Dia ada kesan tu. Tuan-tuan dan rahmati Allah. Jadi akibatnya begitulah. Seterusnya. Apakah daya? Maka Datuk tu tanya, nak pulihkan keadaan macam mana? Doalah pada Allah. Moga-moga pulih cuaca. Cuaca pulih, kambing pun pulih,
barulah nanti dilahirkan setara jantan dan betina. Yalah, tuan-tuan dan dirahmati Allah, cukuplah sekadar itu dulu untuk dinikmati bersama. Salah silap mohon jutaan kemaafan. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin ya arhamar rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.